Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Anis Amirah selaku pengetua, Encik Daniel selaku penolong kanan hal ehwal murid, Encik Danish selaku warden asrama putra, Cik Nur selaku warden asrama putri dan semua ahli mesyuarat. Sebelum kita memulakan mesyuarat dengan lebih lanjut, saya ingin menjemput Encik Danish bagi memimpin bacaan doa. Seterusnya saya akan serahkan mesyuarat kepada Puan Anis bagi meneruskan agenda mesyuarat kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kita mulakan mesyuarat pada kali ini dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada para guru serta warden kerana sudi meluangkan masa bagi bersama-sama dalam mesyuarat kita pada hari ini. Saya faham akan kekangan waktu serta kesibukan kerja masing-masing. InsyaAllah pada hari ini mesyuarat kita diadakan bertujuan untuk menilai proses kemasukan pelajar kembali ke asrama serta meneliti cadangan prosedur operasi standard bagi kemasukan pelajar ke asrama. Seperti mana yang telah diketahui bahawa kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19, akan tetapi berdasarkan kepada pemakluman serta kenyataan rasmi daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, sekolah akan dibuka semula dan para pelajar boleh kembali ke asrama. Oleh itu, saya ingin mendengar cadangan serta meneliti perkembangan terkini bagi proses kemasukan pelajar kembali ke asrama. Sebelum kita pergi lebih lanjut, untuk pengetahuan para guru serta warden, kita akan menerima seramai 120 orang pelajar yang akan kembali ke asrama pada 14 Mac ini. Memandangkan keadaan yang tidak mengizinkan, kita tidak akan mengambil keseluruhan daripada jumlah pelajar yang telah mendaftar untuk kembali ke asrama, namun kita akan memberi kelebihan serta keutamaan kepada pelajar yang lebih memerlukan, iaitu pelajar yang berada pada jarak yang agak jauh daripada sekolah ya. Sekiranya terdapat kekosongan, maka kita akan membuka pula kepada pelajar yang berminat untuk menetap di asrama. Saya diberi maklum bahawa ahli jawatan kuasa yang bertugas sudah diberi makluman berkaitan perkara ini. Boleh saya tahu berkenaan hal ini dengan lebih lanjut? Silakan. Terima kasih Puan Pengetua. Berkenaan dengan pergerakan pelajar pulang ke asrama, pihak kami telah melantik ahli jawatan kuasa bagi memantau pelajar pada hari pendaftaran masuk serta bagi memantau pelajar di asrama secara berkala. Senarai penuh bagi ahli jawatan kuasa yang terlibat akan diserahkan pada masa terdekat, Puan. Baiklah, terima kasih Puan Hazira. Saya ambil maklum berkenaan hal demikian. Kita teruskan mesyuarat dengan agenda mesyuarat kita pada hari ini. Saya diberitahu terdapat 4 perkara utama yang akan dibincangkan dalam mesyuarat kita pada hari ini. Jika boleh saya tahu, apakah 4 perkara berkenaan serta perkembangan bagi setiap
perkara atau isu yang ingin dibangkitkan. Silakan. Betul Puan, mesyuarat pada hari ini akan membincangkan 4 perkara utama. Perkara yang pertama berkaitan dengan Standard Operasi Prosedur SOP bagi pergerakan pelajar di dalam kawasan asrama yang merangkumi perkarangan asrama, bilik, tandas, surau dan sebagainya. Manakala, perkara yang kedua membincangkan berkenaan dengan pergerakan pelajar di dalam kawasan Dewan Makan. Perkara ketiga dan perkara keempat pula membincangkan berkenaan Standard Operasi Prosedur SOP bagi pergerakan pelajar asrama ke sekolah dan juga pergerakan pelajar asrama pulang ke rumah ketika waktu cuti persekolahan. Terima kasih Encik Daniel. Bagaimanakah pula dengan perkembangan bagi setiap perkara ataupun setiap prosedur yang telah ditetapkan? Boleh saya tahu apakah prosedur bagi pergerakan pelajar sewaktu berada di asrama serta di Dewan Makan? Silakan. Baiklah, saya selaku Ketua Warden akan memulakan penerangan tentang SOP pergerakan murid di kawasan asrama. Sebagaimana yang telah ditetapkan, pelajar dilarang untuk bersalaman, bersentuhan atau berpeluk-pelukan sesama rakan-rakan, tidak kira sama ada di kawasan asrama ataupun di kawasan sekolah. Saya juga ingin menegaskan bahawa ketika di bilik tidur atau dorm, pelajar tidak dibenarkan sama sekali untuk duduk atau mendekati katil pelajar lain. Para pelajar perlu mengawasi jarak sosial masing-masing ketika di kawasan asrama maupun di kawasan sekolah dan dilarang untuk mengubah apa-apa kedudukan atau susunan di dalam bilik tidur. Sebagai tambahan, pelajar tidak dibenarkan untuk berkumpul di kawasan asrama bagi mengelakkan risiko jangkitan. Penerangan berkenaan prosedur seterusnya akan diterangkan oleh Cik Nur. Terima kasih atas soalan. Buat masa sekarang, pelajar yang tinggal di kawasan asrama tidak dibenarkan berkumpul di bilik prep dan sesi prep hanya akan dijalankan di bilik dorm masing-masing. Pelajar hanya dibenarkan untuk berada di dorm sepanjang sesi prep berlangsung dan pelajar juga dilarang untuk ke kawasan sekolah, bilik darjah, bilik prep ataupun bilik bacaan. Untuk makluman semua, murid akan melaksanakan ujian kendiri COVID-19 sebanyak 2 kali ketika berada di asrama, iaitu pada hari ke-6 dan hari ke-14 di asrama. Dan pelajar yang demam melebihi suhu 37.5 darjah Celsius dan mempunyai gejala seperti batuk, hidung berair, sakit tekak, sakit kepala dan sesak nafas perlu berjumpa dengan warden yang bertugas dan pelajar tersebut akan ditempatkan di bilik isolasi atau bilik sakit. Dan murid tersebut perlu melaksanakan ujian kendiri COVID-19. Pelajar yang diletakkan di bilik isolasi tidak akan ditemani oleh guru atau warden bertugas dan pelajar yang sakit tanpa menunjukkan sebarang gejala atau simptom akan diletakkan juga di bilik isolasi sehingga pelajar tersebut dibawa pulang oleh ahli keluarga bagi mendapatkan pemeriksaan dan rawatan lanjut. Baiklah, terima kasih Cik Nur atas penjelasan serta perkongsian berkenaan perkara yang pertama. Saya kira itu merupakan satu penjelasan yang amat padat serta terperinci daripada Cik Nur selaku Warden Aspuri. Saya juga percaya dan saya juga yakin bahawa setiap langkah serta setiap keputusan yang diambil merupakan satu kaedah ataupun langkah pencegahan yang terbaik bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 dalam kalangan pelajar. Saya berharap gerak kerja yang diatur akan dilaksanakan sebagaimana yang telah dirancangkan. Baiklah, kita teruskan perbincangan mesyuarat kita pada hari ini dengan perkara yang seterusnya, di
Dipersilakan. InsyaAllah bagi perkara kedua, pihak kami telah bersedia dengan melakukan penelitian terhadap SOP yang telah diberi garis panduan oleh KPM. Untuk makluman semua, waktu pelajar akan dibahagikan kepada 2 sesi bagi memastikan penjarakan sosial antara pelajar masih diamalkan walaupun di Dewan Makan. Dan pihak Dewan Makan akan melabel pintu masuk dan pintu keluar bagi memastikan pelajar tidak bertemu sesama sendiri. Sebelum pelajar turun ke Dewan Makan, pelajar dikehendaki untuk beratur di luar bilik tidur ataupun dorm masing-masing dengan mengikut jarak 1 meter sebelum bergerak ke Dewan Makan setelah mendapat arahan daripada warden bertugas. Setelah sampai di Dewan Makan, para pelajar perlu beratur di luar Dewan Makan mengikut jarak 1 meter dan pelajar perlu membasuh tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke Dewan Makan. Para pelajar akan terus ke meja makan dan makanan akan dihidangkan terus di atas meja tanpa perlu beratur. Pelajar tidak dibenarkan untuk berkongsi sebarang makanan atau minuman dengan rakan yang lain. Setelah pelajar selesai makan di Dewan Makan, para pelajar juga perlu beratur mengikut jarak 1 meter dan para pelajar akan terus ke dorm masing-masing bagi mengelakkan pelajar berkumpul di luar Dewan Makan. Terima kasih kepada Puan Hazirah atas penerangan berkenaan perkara tersebut. Saya kira penerangan itu cukup jelas dan saya berharap semua ahli jawatan kuasa yang terlibat akan mengambil cakna serta maklum akan perkara berkenaan. Saya ingin mengingatkan juga kepada semua ahli jawatan kuasa yang terlibat, sama ada warden, ketua warden atau juga penyelaras bagi kemasukan pelajar ke asrama untuk memantau para pelajar sewaktu hari pendaftaran masuk kembali ke asrama. Saya juga ingin mengingatkan kepada semua warden untuk menjalankan tugas serta membahagikan tugas untuk memantau pergerakan pelajar sewaktu berada di dalam kawasan asrama, tak kira sama ada berada di bilik ataupun berada di dalam pekarangan asrama atau juga di Dewan Makan. Baiklah, kita teruskan agenda mesyuarat kita pada hari ini dengan mendengar serta meneliti cadangan berkenaan dengan perkara yang ketiga dan yang keempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengetua sekolah yang saya hormati, ketua warden dan barisan warden yang hadir pada hari ini. Saya diberi mandat untuk memberikan penerangan berkaitan dengan perkara ketiga, iaitu berkenaan pergerakan pelajar asrama ke kawasan sekolah. Umum mengetahui apabila pelajar asrama telah berada dalam kawasan sekolah, maka secara tidak langsung bilangan murid akan bertambah yang terdiri daripada bilangan pelajar asrama dan juga bilangan pelajar yang berulang-alik dari rumah ke sekolah. Terima kasih Encik Danish atas perkongsian berkenaan dengan perkara yang ketiga. Saya kira semua sebulat suara serta sependapat berkenaan dengan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan bagi perkara yang ketiga, iaitu pergerakan pelajar menuju ke sekolah. Jadi saya kira langkah-langkah yang diambil untuk mengimbas suhu pelajar terlebih dahulu adalah perkara yang wajar dilakukan bagi memastikan para pelajar berada dalam keadaan yang sihat sejahtera sebelum berada dalam kawasan sekolah. Hal ini tidak boleh dipandang remeh bagi cikgu-cikgu serta para warden sekalian kerana kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19. Jadi langkah-langkah pencegahan yang diambil merupakan langkah yang terbaik bagi pendapat saya. Baiklah, kita teruskan agenda mesyuarat dengan perkara yang keempat. Saya kira perkara keempat merupakan perkara yang terakhir bagi agenda mesyuarat kita pada hari ini. Jadi silakan. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk memberikan penerangan sekali lagi. Baiklah, ahli jawatan kuasa kita telah bersetuju sebulat suara dengan prosedur pergerakan pelajar asrama pulang ke rumah ketika waktu cuti persekolahan yang memperuntukkan dua prosedur utama yang perlu dipatuhi.
Prosedur yang pertama, guru-guru yang bertugas pada minggu berkenaan perlu memastikan pergerakan guru-guru untuk pulang ke rumah mengikut jadual yang telah ditetapkan. Contohnya, para pelajar ini akan pulang pada hari Jumaat. Maka, pihak sekolah akan menjalankan satu inisiatif yang sangat bagus dengan membuka 2 pintu utama sahaja untuk mereka gunakan. Oleh yang demikian, guru-guru lelaki akan diberikan laluan keutamaan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu kerana mereka ini ingin bergegas ke masjid bagi menjalani solat Jumaat secara berjemaah. Perkara ini dapat mengurangkan masa menunggu ibu bapa ketika mengambil anak mereka dan dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas sama ada di dalam maupun di luar kawasan sekolah. Oleh yang demikian, pergerakan antara murid-murid, ibu bapa, guru-guru dan penjaga tidak akan terbatas serta dapat mengelakkan penularan COVID-19 di dalam kawasan sekolah yang akan membimbangkan pihak sekolah dan juga pihak asrama. Baiklah, terima kasih Encik Danish di atas perkongsian berkenaan dengan perkara yang keempat. Saya kira perkara keempat merupakan perkara yang terakhir dibincangkan dalam mesyuarat kita pada kali ini. Saya berharap agar semua ahli jawatankuasa serta para guru yang hadir dalam mesyuarat kita pada hari ini dapat mengambil cakna serta mengambil maklum berkenaan dengan keempat-empat perkara utama yang telah dibincangkan. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan terus mengadakan mesyuarat sekiranya perlu bagi memperkasakan lagi prosedur operasi standard kemasukan para pelajar kembali ke asrama. Sekali lagi saya ingin merangkamkan ucapan ribuan terima kasih kepada para guru serta warden kerana sudi meluangkan masa dalam mesyuarat kita pada hari ini serta kesungguhan yang telah ditunjukkan bagi memastikan kelancaran kemasukan para pelajar kembali ke asrama. Sebagai pengetua, tiada apa lagi yang ingin saya harapkan kecuali setiap gerak kerja yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Sekiranya ada sebarang permasalahan atau sebarang cadangan bagi penambahbaikan, boleh segera ajukan kepada saya sekiranya perlu. Jadi saya kira itu sahaja penutup bagi mesyuarat kita pada hari ini dan sukalah saya untuk menangguh dulu majlis kita atau mesyuarat kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.